Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, sebelum kita memulakan tajuk kita Mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, saya ingin berpesan pada diri saya dan semuanya untuk mengenang betapa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala yang kita agungkan dan besarkan dalam hidup ini ialah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bayangkan seorang ibu yang paling pengasih, Allah lebih sayang hamba-Nya daripada seorang ibu yang paling penyayang. Saya teringat dialog yang pernah berlaku antara Nabi Musa AS dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini digelar Musa Kalimullah, Nabi Musa yang dapat berkata-kata dengan Allah, boleh direct berkata-kata dengan Allah. Pada satu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah akan kamu katakan? Apakah yang engkau akan katakan kalau ada hamba yang taat, yang soleh, yang baik datang kepadamu untuk menyembahmu dalam solat? Apakah akan kau katakan kepada hamba yang soleh apabila dia datang kepadamu untuk solat?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Aku akan katakan kepada hamba yang taat ini apabila dia datang untuk solat, labbaik ya abdi, selamat datang wahai hamba-Ku." Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Apakah yang kau katakan kalau ada hamba yang penuh dengan dosa, hamba Allah yang penuh dengan kealpaan, penuh dengan kejahatan, tapi masih sudi lagi datang untuk menyembahmu ya Allah? Bagaimana orang yang derhaka ini bila dia datang untuk solat kepada Allah? Apa engkau akan katakan kepada hamba yang derhaka ini?" Allah kata, "Aku akan katakan kepada hamba-Ku ini, labbaik summa labbaik summa labbaik ya abdi, selamat datang, selamat datang, selamat datang wahai hamba." Jadi untuk orang yang taat tadi Allah hanya ulang sekali saja. Tetapi untuk hamba yang derhaka tapi masih datang lagi ke rumah Allah, masih datang lagi untuk solat, Allah kata, "Selamat datang, selamat datang, selamat datang wahai hamba." Sebab itu kita tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun kita berdosa, walaupun kita alpa, walaupun kita derhaka, tetapi datang juga ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kita kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sangat mencintai tangisan hamba yang berdosa lebih daripada zikir para wali. Ada hamba yang berdosa, dia menangis kepada Allah, menyesal. Kemudian ada seorang yang taat sedang zikir, Allah Subhanahu wa taala lebih suka mendengar tangisan hamba yang berdosa atas penyesalan dosa-dosanya dibanding hamba yang taat sedang berzikir. Sebab itu Ibnu Athaillah mengatakan bahawa kejahatan yang menyebabkan engkau sedih itu sebenarnya lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa takut. Kejahatan yang kita lakukan menimbulkan rasa sedih sangat. Kenapa kita minta taat lagi kepada Allah? Dah umur 51 macam saya, kadang-kadang dah tua dan sebagainya, tapi masih lagi sukar nak taat kepada Allah. Kita menangis, kita menyesal, ya, kesedihan kita kerana dosa itu, kerana kealpaan kita lebih baik daripada ketaatan yang kita buat menimbulkan rasa takbur. Sebab itu kita sama-sama datanglah pada kita dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Kalau masjid ada buat ada buat majlis-majlis ilmu seperti ini, datang macam mana pun, ya. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kalau kita datang ke majlis ilmu seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita banyak ganjaran. Di datang masjid, satu langkah pahala ditingkatkan, derajat ditingkatkan, satu dosa dihapuskan. Bayangkan, ya. Begitu juga kalau kita duduk di dalam majlis ilmu ni, ya. Bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, ya, kita tengok kita berterusan belajar. Sebenarnya aliran ilmu dalam jiwa manusia ni macam aliran air. Cuba tengok aliran ilmu, ya. Air yang mengalir, dia akan sentiasa bersih dan jernih. Air yang mengalir, dia akan sentiasa bersih dan jernih. Kalau air itu bertakung, tak mengalir, tertahan, dia akan berkeladak dan kotor. Betul, ya? Begitu juga hati kita. Kalau ada ilmu yang sentiasa datang ke hati kita akan jernih, akan bersih. Tetapi kalau kita berhenti menuntut ilmu, hati kita akan kotor dan berkeladak. Sebab itu kita berurusan. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak kealpaan, tetapi apabila kita berterusan belajar, insya-Allah Allah akan ampunkan. Ya? Saya ingin menceritakan pengalaman waktu muda-muda itu berdakwah di selatan Thailand sana, tempat pondok-pondok ramai. Saya pernah melihat dengan mata saya sendiri
nenek-nenek yang telah tua, datuk-datuk yang telah tua datang ke pondok-pondok belajar daripada tok guru. Ya. Bukan dia tak belajar, dulu dah belajar waktu muda, tapi dah tua ni, dah bungkuk pun datang lagi. Tengok kitab dia, kitab apa? Kitab lama-lama. Ya, yang mengajar pun kitab lama-lama, dan kitab tu ada soal basic lah, tentang wudu, tentang rukun solat dan sebagainya. Saya pun tanyalah, Nek, kenapa masih lagi belajar solat, wudu ni? Dahulu tak dah belajar, tapi sekarang nak belajar lagi. Kenapa ni? Nenek nak mati dalam menuntut ilmu. Ya, dia nak mati dalam menuntut ilmu. Jadi bila kita menuntut ilmu, ada kelemahan kita, ya, insya-Allah Allah akan ampun.